Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'athir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua subscriber saya, kepada semua rakan-rakan media sosial saya yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi hari ini saya akan membicarakan iaitu topik berkaitan dengan baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi kita kenali dulu iaitu 3 orang sahabat Nabi yang disebut dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Jadi siapakah itu 3 sahabat Nabi, tokoh yang paling terkenal sekali? Bukan bermakna sahabat-sahabat Nabi lain tidak terkenal, tapi sahabat ini disebut dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Yang pertama sekali yang disebut dalam kitab Bidayah wan Nihayah iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni adalah sahabat Nabi yang paling tegas. Bila mana kalau kita tengok balik, Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia pernah jaga satu gudang makanan ketika bila mana dia jadi gubernur ketika pada zaman pemerintahan baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Dan pada ketika itu dia ni sangat tegas dan juga sangat garang. Ramai yang takut pada dia. Tapi bila mana pada ketika itu seorang wanita yang mengandung 2 bulan, disebut dalam kitab ni wanita ni mengandung 2 bulan, dan pada ketika itu wanita ni bertanya kepada seorang lelaki, "Wahai pemuda, aku ingin bersangat bertemu dengan iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab sebab aku tengok dia sangat tegas dan dia sangat baik dan dia sangat penyayang." Lalu pada ketika itu pemuda tadi beritahu, "Kamu tengah mengandung, janganlah kamu jumpa dengan dia. Nanti akan berlaku kemudaratan kepada kamu." Lalu pada ketika itu wanita tadi pun beratur. Tuan-tuan bayangkanlah ya, sahabat-sahabat semua bayangkanlah ketika bila mana kita ni nak minta bantuan kepada YB, kepada orang besar, kita akan beratur panjang. Lalu pada ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab pun buka gudang dia dan dia duduk di satu meja, dan pada ketika itu wanita yang mengandung tadi berada di belakang. Dia tak tengok lagi wajah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan pada ketika itu ya tibalah giliran dia dan dia menjeling-jeling, terjengkit-jengkit kaki dia nak melihat wajah siapakah Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu pada ketika itu ya, ketika Sayyidina Umar Al-Khattab tengah ambil barang nak bagi pada wanita tadi, dan tiba-tiba pada ketika itu wanita tadi terus memandang tepat 2 mata kepada wajah iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, menyebabkan dia jadi terkejut dan dia jadi berdebar-debar. Lalu pada ketika itu terkeluarlah darah pada kaki dia, ya, sedikit darah keluar pada kaki dia. Dan pada ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya kepada dia, "Wahai wanita, kenapa kaki kamu berdarah?" Dan pada ketika itu wanita tadi berkata, wanita yang mengandung ni 2 bulan tadi berkata, "Wahai Umar, aku nak beritahu kamu, aku teringin sangat nak jumpa kamu. Tapi bila mana aku berjumpa dengan kamu, aku rasa gerun, aku rasa takut. Sebab apa? Sebab kerana sifat dan wajah kamu yang sangat tegas." Dan pada ketika itu Sayyidina Umar pun memohon kemaafan kepada dia. "Nah, aku bayar balik diat kepada kamu. Diat ni denda. Bila mana kerana aku tidak sengaja menggugurkan kandungan kamu tadi." Tengok, wanita tadi tergugur kandungan dia dalam kitab Bidayah wan Nihayah beritahu tadi. Bila mana dia terlihat wajah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tengok, itu tarbiyah yang Nabi berikan kepada para sahabat. Dan kisah kedua pula iaitu ketika bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab berjalan di satu kawasan, dan pada ketika itu ya seorang tukang gunting rambut ya tengah gunting rambut para sahabat ni, gunting rambut. Dan pada ketika itu ya dia terdengar deheman daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia tak tahu lagi yang itu adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu pada ketika itu terguntinglah telinga pelanggan tadi, sebab terkejut dan terlampau gerun dia mendengar deheman daripada Sayyidina Umar Al-Khattab tadi. Tak sempat dia nak ambil telinga jatuh tadi, dia terus lari. Masya Allah, tak sempat nak ambil telinga jatuh tadi sebab terdengar deheman daripada iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab tadi. Terpotong telinga para sahabat tadi. Tak rasa sakit sahabat tadi sebab kerana ketakutan tadi, mendengar deheman daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Nak tunjukkan betapa itulah tarbiyah Nabi berikan kepada para sahabat. Dan yang kedua pula iaitu Abdurrahman bin Auf. Kalau kita tengok balik, Abdurrahman bin Auf ni adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang sangat kaya. Yang ketiga mana selepas hijrah
Abdul Rahman bin Auf ni, dikatakan para ulama bila mana kalau batu diletakkan pada tangan dia, maka batu tadi akan bertukar menjadi emas. Masya Allah, kita kalau letak batu tak jadi apa. Tapi iaitu Abdul Rahman bin Auf ni, ketika bila mana diletakkan batu pada tangan dia tadi, maka batu tadi bertukar terus jadi emas. Masya Allah, punya hebatnya. Yang nak dikatakan di sini, iaitu Abdul Rahman bin Auf ni punya geliga fikiran dia tentang bab perniagaan. Tapi ramai orang kata yang memonopoli, yang pakar dalam bab perniagaan ni adalah golongan daripada golongan Cina. Sebenarnya salah sebenarnya. Ya, sebenarnya Islam lebih elok dalam bab perniagaan. Dia ada syarat-syarat dalam perniagaan dia yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga pula iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni kita terkenal dia paling rapat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling rapat sekali dengan Nabi. Orang yang banyak menghafal hadis Nabi. Ketika bila mana Nabi berkata saja, dia terus menulis. Ketika Nabi bercakap saja, dia terus menulis. Dia nak menunjukkan betapa Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni adalah salah seorang daripada sahabat Nabi dan juga menantu baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bila mana peristiwa iaitu hijrah baginda dan dia suruh duduk di atas tilam dia, berselimutkan selimut Al-Hadrami. Tengok betapa bagusnya, betapa indahnya perwatakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia tak takut langsung. Dia sanggup berkorban kerana baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau member kita minta tolong pun, kita susah nak tolong. Sedangkan Sayyidina Ali sendiri pun sanggup tolong Nabi ketika rumah mereka dikepung oleh pihak-pihak kafir Quraisy. Dan pada ketika itu Rasulullah kata benda, wahai Ali, aku nak minta tolong pada kamu. Kamu duduk di atas tilam aku itu dan berselimutkan selimut Al-Hadrami berwarna hijau. Selimut Al-Hadrami berwarna hijau. Lalu Sayyidina Ali pun selimutlah pada ketika itu. Ya, Sayyidina Ali ni terkenal dengan kewarakan dia dan juga terkenal dengan khusyuk yang sangat khusyuk ketika solat. Bila mana pada ketika dia tengah solat, ya, dan pada ketika itu tiba-tiba busur pemanah kena kepada betis dia. Dan pada ketika itu sahabat-sahabat semua pelik tengok. Ya, dia terus dia solat Sayyidina Ali tadi. Kita kalau kena sikit pun, kalau kena nyamuk, mestilah kita beritahu, Allah, celaka sungguh nyamuk ni. Allah, sakit betul dia gigit. Ya, sakit betul dia gigit. Mana nyamuk? Kalau kita boleh, kita nak tampar nyamuk tersebut. Kalau kita tengah solat, nyamuk tadi kacau. Tapi kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah tadi, ni busur pemanah. Ketika dalam peperangan, terkena pada betis dia dan tertembus di antara ke sini dan ke sini. Tembus. Lalu pada ketika itu, sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu tak sakit ke kaki kamu? Busur pemanah pada kaki kamu. Mana? Baru dia tersedar ada busur pemanah pada kaki dia. Lalu pada ketika itu, dia beritahu pada kawan-kawan dia, kawan-kawan dia bertanya pada dia, boleh tak kalau aku cabut? Dengan syarat, kalau kamu nak cabut busur pada pemanah kaki aku ni, dengan syarat yang pertama sekali iaitu tunggu aku solat sunat 2 rakaat dan kamu boleh cabut. Dan pada ketika itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun solat sunat 2 rakaat, Allahu Akbar. Dan pada ketika itu para sahabat pun cabut busur pemanah tadi. Dia tak rasa sakit langsung. Dan sahabat bertanya kepada dia, wahai Ali, kamu tak sakit ke? Tak sakit, Ali kata. Sebab itulah bila tuan-tuan, bila kita sakit, kita kena solat sunat 2 rakaat yang dianjurkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ni kadang-kadang bila demam, Allah, demam teruknya lah, Allah, sakit teruknya lah. Sebab tu kita kena perbanyakkan solat dalam musim sakit ni. Perbanyakkan solat lagi. Ada orang beritahu, Ustaz, saya dah solat Ustaz, tapi tetap sakit. Itu maksudnya ada yang Allah Ta'ala uji kepada dia. Mungkin disebabkan kerana lambakan dosa yang dulu yang belum terampun lagi. Jadi kita kena minta ampun dan solat sunat 2 rakaat. Mohon kepada Allah Ta'ala. Dan seterusnya pula kita tengok balik yang ketiga para sahabat tadi. Kita tengok bagaimana Rasulullah mentarbiahkan para sahabat tadi. Dengan orang kata budi bicara, dengan orang kata ilmu yang sangat tinggi, dengan orang kata sifat tawaduk ni sangat tinggi berbanding dengan kita. Masya Allah, jauh beza dengan kita. Jadi seterusnya pula kita tengok balik ketika Nabi SAW dapat wahyu daripada Malaikat Jibril. Ketiga turunnya wahyu kepada Rasulullah ni, yang saya tengok dalam kitab ada 3.
Mungkin banyak lagi, tapi saya cuma nak kupas 3 benda. Yang ketiga, bila mana Nabi tengah solat, wahyu tu turun kepada dia. Wahyu ni macam loceng, keting 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 keting, dia laju. Wahyu ni ibarat macam turun kepada dia seperti lebah, zzz, cepat. Wahyu ni turun seperti dia, seperti kilat, sak, terus sampai kepada dia. Wahyu ni sebenarnya berat sangat. Yang ketiga, bila mana sampai kepada Rasulullah, ada 3 benda, 3 cabang. Ketiga, bila mana sampai wahyu daripada Nabi, yang pertama sekali ketika Nabi tengah solat. Allahu Akbar. Tiba-tiba Nabi tengah solat, tangan Nabi ni tiba-tiba jadi keras dan susah nak qiyam. Nabi buat balik, Allahu Akbar. Tiba-tiba susah, seperti macam orang nak bersilat. Lalu pada ketika itu, lepas solat tadi, sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa tiba-tiba tangan kamu keras ketika qiyam tadi, ketika mengangkat takbir tadi? Lalu pada ketika itu Rasulullah beritahu kepada para sahabat, wahai sahabat aku, tidakkah kamu tahu bahawasanya malaikat Jibril tengah bagi wahyu kepada aku, ya, ketika aku solat tadi. Sebab itulah jadi berat sangat untuk aku qiyam tadi. Dan yang kedua pula, iaitu ketika bila mana Nabi ni tengah naik unta. Bila Nabi naik unta ni, Nabi akan dikepung oleh para sahabat dan Nabi akan berada di tengah-tengah. Nabi akan berada di tengah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar berada di hadapan dan Sayyidina Ali berada di sebelah dia. Lalu ketiga mereka dalam perjalanan di padang pasir, tiba-tiba pada ketika itu terjelupuk jatuh. Nabi jatuh ke bawah dan tersadung unta Nabi. Terjelupuk unta Nabi tadi, jatuh ke bawah. Dan pada ketika itu sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba kamu jatuh? Lalu pada ketika itu Rasulullah beritahu, wahai para sahabat aku, tidakkah kamu tahu bahawasanya malaikat Jibril tengah bagi wahyu kepada aku? Sebab itulah unta tadi yang aku naiki tadi jatuh terduduk, sebab berat sangat. Dan yang ketiga pula, iaitu wahyu sampai ketika Nabi berada di ribaan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi ni sangat romantik. Dengan siapa-siapa pun Nabi romantik, dengan siapa-siapa pun Nabi suka. Nabi ni dia suka tidur di atas peha Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan pada ketika itu dia tidur di atas ribaan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia letakkan kepala dia di atas betis Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pada ketika itu tiba-tiba Sayyidina Ali karamallahu wajhah terkeluar air mata Sayyidina Ali ni, dan kaki dia terasa sakit. Sebab apa? Dan lalu itu menitislah air mata Sayyidina Ali tadi di atas pipi baginda Sayyidina Rasulullah yang mulia tadi. Lalu pada ketika itu Sayyidina Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa kamu menangis? Wahai Rasulullah, kalau kamu nak tahu, kaki aku ni sakit macam nak patah. Wahai Ali, maafkan aku kerana yang kamu tahu tadi, yang kamu sakit tadi, sebenarnya malaikat Jibril tengah bagi wahyu kepada aku, tengah memeluk aku. Begitu berat sebenarnya Rasulullah ni yang kita cintai ni nak terima wahyu daripada Allah Ta'ala perantaranya malaikat Jibril tadi. Berat sebenarnya untuk disampaikan kepada kita. Wahyu ni apa? Wahyu ni petunjuk yang baik untuk kita kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi seterusnya, iaitu kita tengok balik sifat dan cara Rasulullah disukai oleh umat dan sahabatnya. Okey, kita tengok balik, Rasulullah ni sangat dicintai oleh para sahabat dan juga orang bukan Islam sekalipun suka sangat pada Nabi ni. Ketika bila mana seorang sahabat ni, dia ni bukan Islam. Kalau tengok balik dalam kitab, dia ni bukan Islam. Dia ni selalu duduk depan pintu masjid semata-mata nak tengok muka Rasulullah. Muka Rasulullah ni kalau kita tahu, tengok balik dalam kitab Syama'il Muhammad, sangat indah, sangat putih, sangat cantik, sangat lawa, sangat putih, gigi dia jarang, dan juga kening dia bercantum, dan juga mata dia bulat, kening dia hitam, dia punya serban dia ikat cantik, sisir rapi, Dan pada ketika itu pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu, ketika Rasulullah nak pergi masjid, seorang sahabat ni sentiasa duduk di hadapan pintu semata-mata nak tengok wajah Rasulullah. Dan pada ketika itu nak dibayangkan, Rasulullah ni berbulan-bulan lamanya tak balik. Lelaki tadi tiap-tiap hari pergi masjid nak tengok wajah Rasulullah. Dan pada ketika itu dia bertanya kepada para sahabat, kenapa Nabi tak ada hari ni? Lalu pada ketika itu sahabat dia tanya, Rasulullah dia pergi berperang, dia pergi berdakwah.
dan sakit sahabat ni tadi sebab berbulan-bulan lamanya tak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lah, kalau kita sayang seseorang tadi, mesti kita akan telefon, kita akan buat Skype, kita akan buat video call. Seperti juga Rasulullah, seperti juga orang yang sayang pada Rasulullah. Tapi sekarang Rasulullah tidak ada. Bagaimana kita nak melihat dia? Cara kita nak melihat dia adalah seperti mana kita nak melihat dia tadi. Kita baca kitab Syama'il Muhammad, kita tengok ciri-ciri baginda, iaitu rambut dia macam mana, perwatakan dia macam mana. InsyaAllah kita akan cuba menyintai dia. Dan pada ketika itu, sahabat tadi pun terus sakit, ya. Ketika bila mana Nabi balik, terus disihat balik, ya. Dan Rasulullah ni pernah didatangi seorang lelaki yang berpenyakit kulit. Dan pada ketika itu, lelaki yang berpenyakit kulit tadi datang ketuk pintu Rasulullah. Dia kata, Assalamualaikum Rasulullah. Dan pada ketika itu Rasulullah pun buka pintu, ya. Sahabat dia beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku dijangkiti penyakit kulit yang teramat teruk sangat. Bayangkan tuan-tuan, sahabat ni tadi datang ke rumah Rasulullah dalam keadaan yang orang kata kulit dia penuh dengan ulat. Masya Allah, ya. Kalau kita sendiri pun tak tahan dah dengan bau busuk dan sebagainya. Rasulullah jemput masuk ke dalam, wahai sahabatku, marilah masuk ke dalam, aku ubati kamu. Lalu pada ketika itu Nabi pun ambil tangan Nabi, Nabi buat macam ni, sak, Nabi buat macam ni. Dan sahabat tadi balik, dia kata, muda kamu baliklah wahai sahabat aku, esok insya-Allah baik. Dan pada ketika itu dia pun balik. Pada ketika itu keesokan paginya pula, dia buka baju dia, terus baik, ulat dah tak ada, dan parut tak ada, kesan sakit pun tak ada. Dan pada ketika itu ada kesan tangan Rasulullah pada dada dia. Dia terus sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kerana Nabi telah menyembuhkan penyakit dia. Lalu dia bertemu dengan Nabi, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah baik daripada sembuh dengan keizinan daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan, saya sendiri pun, orang datang jumpa saya, Ustaz boleh tak tolong ubati saya? Saya sekadar baca Al-Fatihah saja dan juga selawat kepada Nabi, insya-Allah sembuh. Saya kata bukan saya yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan tadi adalah Allah Ta'ala. Sebabnya saya sebut suratul Fatihah dan juga selawat kepada Nabi SAW. Dan juga Rasulullah ni kalau kita tengok balik sangat romantik. Dia suka bergurau dengan isteri dia. Yang ni saya paling suka sekali. Ketika bila mana baginda Sayyidina Rasulullah SAW, ya, dia ni sangat menjaga penampilan. Macam kita pun kadang-kadang kita nak keluar, kita pun jaga penampilan kan. Kita suka pakai minyak wangi, kita suka pakai lipstick, kita suka pakai celak. Macam Nabi sendiri pun nak keluar, Nabi akan berkemas-kemas bila nak keluar. Dia akan menyisirkan janggut dia, akan merapikan janggut dia, dan akan merapikan jambang dia, dan akan memakai iaitu sutrah ataupun memakai serban. Pada satu hari, tuan-tuan bayangkanlah, ketika bila mana dia nak keluar daripada rumah tadi, dia ikat serban dia, dia tengok cermin. Zaman dulu tidak ada cermin, tapi cuma bayangan pada rumah dia. Dia tengok, dia sisir rapi serban dia. Lalu pada ketika itu, isteri dia bertanya kepada dia, wahai Rasulullah, kamu nak keluar, kamu nak gimana semat-semat sangat ni? Ya, tak pernah tak semat kita lah. Kalau kita keluar pakai minyak wangi, semat-semat, mesti isteri kita akan tanya, abang nak ke mana ni bang? Tapi itu juga berlaku kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Ketika bila mana dia keluar dari rumah, dia sisirkan serban dia. Lalu pada ketika itu, isteri dia bertanya, kamu nak ke mana ni? Jealous aku tengok kamu ni, semat sangat, nanti orang ramai ngorat kamu. Lalu pada ketika itu dia berkata kepada isteri dia, wahai isteriku, aku nak beritahu kamu, aku pakai semat-semat ni sebenarnya adalah kerana bila mana orang tengok aku, maksudnya kamu telah jaga aku dengan baik. Itu metod dakwah Nabi. Sebab itulah kita kena berkemas-kemas, berpakaian cantik, ya, walaupun kita rupa tak lawa. Contoh macam saya lah, rupa tak lawa, tapi kita pakai kemas, kita pakai cantik-cantik, insya-Allah kita akan mengikut sunnah baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Okey, dan seterusnya pula iaitu kita tengok balik iaitu sifat Nabi dengan isteri serta umat baginda, ya. Baginda Sayyidina Rasulullah SAW ni mempunyai 14 orang isteri. Dan yang wajib kita ketahui adalah 4 orang sahaja isteri Nabi, ya. Jadi Nabi ni suka panggil isteri-isteri dengan nama yang sangat indah. Contoh dia panggil Aisyah, Aish, dia panggil Humairah. Jadi kita pun bila kita sayang pada seseorang, kita kena panggil isteri kita
dengan panggilan yang manja, tapi bukan panggilan yang tidak elok macam celaka lah. Weh, celaka kejap. Jadi penampar lah dapat. Lagi pada ketika itu kita kena panggil isteri kita dengan panggilan yang mulia sebagaimana Rasulullah memanggil isteri-isteri dia, Khadijah. Dan Rasulullah ni kalau tengok balik satu kisah bila mana Rasulullah bersama dengan isteri dia, iaitu ketika bila mana Rasulullah ni nak bersama dengan Aisyah. Aisyah ni terkenal dengan perangai kuat merajuk, manja, maklumlah dia cantik, dia budak-budak ke anak-anak lagi ketika bila mana dia berkahwin dengan iaitu Rasulullah tadi ketika usia dia 6 tahun. Tapi Rasulullah bersama dengan dia ketika usia 9 tahun. Dan pada ketika itu Rasulullah beritahu, wahai Aisyah, hari ni giliran aku bersama dengan kamu. Kalau kita ada 4 orang isteri, kita kena cari mana isteri favourite kita. Sebab isteri Nabi sendiri pun ada isteri favourite dia. Siapa isteri favourite dia? Iaitu Siti Khadijah. Sebab tu ramai isteri-isteri Nabi ni jealous dengan Khadijah. Sebab Nabi paling sayang sekali Khadijah. Khadijah binti Khuwailid ni. Khadijah binti Khuwailid ni banyak melaburkan harta kepada Nabi SAW dan juga Islam. Dia banyak melaburkan. Lalu pada ketika itu dia kata kepada Aisyah, hari ni giliran aku bersama dengan kamu. Dan pada ketika itu Rasulullah pun peluk Aisyah tadi. Tiba-tiba Allah nak uji rumah tangga Rasulullah ni tadi. Tiba-tiba pada ketika itu Rasulullah ni terdengar ketukan pintu dekat luar dengan memberi salam. Tup 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 tup, Assalamualaikum. Tup tup tup, Assalamualaikum. Dan pada ketika itu Aisyah beritahu, wahai Rasulullah, janganlah kamu buka pintu tu. Janganlah kamu buka pintu tu. Orang ganggu kita ni. Wahai Aisyah, aku kena buka juga sebab itu tanggungjawab aku. Entah orang sakit ke, orang minta bantuan ke. Jadi pada ketika itu Aisyah pun terus muncul merajuk. Macam isteri kita juga akan merajuk, kuat merajuk dan sebagainya. Jadi pada ketika itu Rasulullah pun keluar dan buka pintu. Dia tengok apa? Dia tengok Hafsah tengah bawa sedulang makanan, menghamparkan sedulang makanan. Dengan situ ada buahnya, ada rotinya, dengan makanan yang sangat banyak. Hafsah ni apa? Hafsah ni anak kepada Sayyidina Umar, madu Aisyah. Cuba kita bayangkan, kalau madu kita datang rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tuk 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 tuk. Mesti kita akan bawa iaitu pisau. Mesti kita akan bawa cangkul. Sebab apa? Sebab nak cangkul madu kita tadi. Saya nak tanya kepada sahabat-sahabat saya, sekiranya tuan-tuan madu-madu datang ke rumah, benda mana tuan-tuan nak buat? Adakah tuan-tuan nak hidang air? Adakah tuan-tuan nak tarik-tarik rambut? Masya Allah, kita kena layan dengan baik sebagaimana contoh kepada isteri baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Dan pada ketika itu Nabi pun beritahu kepada Hafsah tadi, wahai Hafsah, terima kasih banyak-banyak sebab kamu bawa makanan kepada aku. Ya, aku bawa makanan kepada kamu sebab aku tak nak Aisyah masak, nanti sakit tangan dia sebab dia muda lagi, dia sebab dia cantik. Lalu pada ketika itu Rasulullah pun bawa makanan tadi bertemu dengan Aisyah. Dan pada ketika itu, wahai Aisyah, ini makanan madu kamu bagi. Dan apa yang dia buat oleh Aisyah tadi? Aisyah tadi menghempas makanan ke bawah, berterapu makanan ke bawah. Tuan-tuan, saya nak tanya pada tuan-tuan, sahabat-sahabat saya yang kaum-kaum madam kat sini, kalau sekiranya kita lah sebagai seorang suami, kalau sekiranya isteri kita hempas makanan ke bawah tadi, apa kita nak buat? Saya nak tanya. Okey, apa dia? Pukul dia, rotan dia, apa dia? Cubit pipi dia. Masya Allah, tidak. Itu tidak diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi pada ketika itu Rasulullah yang mulia tadi, ya, kalau kita sendirilah, kalau makanan tadi tiba-tiba ditempelak oleh isteri kita, berterabur makanan ke bawah tadi, tapi baginda Sayyidina Rasulullah SAW ketika bila mana makanan jatuh ke bawah tadi, Rasulullah kutip balik dengan menyatakan, wahai Aisyah, maafkan aku kerana menyakiti hati kamu. Masya Allah, hebatnya baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Walaupun dia tak menyakiti, tapi dia rasa dia menyakiti isteri dia, jadi dia mohon kemaafan. Kalau kita sendiri pun sebagai suami, kita ego, jadi kena turunkan ego kita. Walau bagaimana keadaan sekalipun, saya nak beritahu kat sini dari segi syarak, kalau kita sebagai seorang suami menurunkan ego kita tidak jatuh kepada dayus. Dayus ni ataupun ego ni kena tengok pada tempat. Dari segi syarak beritahu, kalau kita nak jaga isteri kita tadi, iaitu yang pertama sekali, kita kena jaga ego kita bila mana ketika dia keluar daripada rumah.
Itu kita kena pertahankan ego kita. Kalau isteri nak keluar dari rumah, kita kena beritahu, awak nak keluar ke mana ni? Saya nak keluar beli barang je abang. Okey, nak beli barang je tahu, jangan pergi mana-mana. So kita kena ada perasaan ego dan tegas pada ketika itu. Tapi jangan ego yang melampau-lampau sehingga menyebabkan isteri jadi sakit dan juga kita jadi sakit sendiri. Dan pada ketika itu Aisyah pun terus tunduk. Jadi pada ketika itu Aisyah pun memohon kemaafan kepada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, suami aku tercinta, kamu tak marah pun aku, kamu sangat hebat. Lalu pada ketika itu Rasulullah pun peluk dia. Pernah berlaku juga iaitu ketika bila mana Rasulullah ni bersama dengan Sufiyah. Sufiyah ni adalah isteri baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Sufiyah ni adalah anak kepada Huyai. Huyai ni siapa? Huyai ni adalah musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bila mana dia nak berkahwin dengan Sufiyah ni, Sufiyah beritahu kepada Rasulullah ni, dia kata benda, wahai Rasulullah, kalau kamu nak kahwin dengan aku, kalau kamu nak ke aku, kamu kena pergi jumpa ayah aku dulu, iaitu Huyai. Kalau kita sendirilah sebagai seorang lelaki nak melamar bakal isteri kita tadi, kita nak melamar isteri kita tadi, mesti kita nak jumpa pak mentua kan. Tapi takutnya kalau nak jumpa pak mentua tu, Masya Allah, saya sendiri pun takut nak jumpa pak mentua. Pak mentua ni garang, Masya Allah, dengan misai tebalnya, dengan muka macam Amitabh Bachchan-nya, ya. Jadi pada ketika itu Rasulullah pun sanggup berjumpa dengan Huyai tadi. Dia kata benda, wahai Huyai, aku nak mengahwini anak kamu tu. Langkah mayat aku dulu, kata Huyai tadi. Aku nak mengahwini anak kamu Sufiyah. Langkah mayat aku dulu, kata Huyai tadi. Lalu pada ketika itu mereka berkahwinlah dua orang tadi. Dan pada ketika itu Rasulullah ni sangat indah perwatakan dia, sangat romantik dia dengan isteri dia. Ketika bila mana Sufiyah tadi nak naik atas kuda, Nabi lemparkan tangan Nabi. Nabi hamparkan tangan Nabi begini. Dia kata benda, wahai Sufiyah, letaklah kaki kamu di sini supaya memudahkan aku untuk meletakkan kamu di atas kuda tadi. Lalu Sufiyah pun letaklah kaki dekat sini. Dan pada ketika itu Nabi pun dudukkan dia di atas kuda tadi, di atas unta tadi. Cuba kita dulu masa bercinta, kita sanggup buka pintu untuk tunang kita, betul tak? Tapi bila dah kahwin, isteri perut dah buncit, kata dah berkedut-kedut. Bila isteri minta buka pintu, bang boleh tak buka pintu? Awak bukalah sendiri. Jadi beza di antara Rasulullah dengan kita. Sifat Rasulullah dengan kita ni jauh beza, Masya Allah. Okey, kita tengok balik ketika bila mana Rasulullah ni bersama dengan isteri dia lagi. Ketika bila mana Rasulullah bersama dengan Aisyah. Pada ketika itu Aisyah tengah minum air. Contoh ni air lah, contoh ni gelas. Okey, dan pada ketika itu Aisyah meminum gelas tadi. Minum, Bismillahirrahmanirrahim, diminum dan dia letak balik. Dan pada ketika itu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, wahai Aish, di manakah kesan kamu minum tadi? Dan Aisyah kata di sini. Dan pada ketika itu Rasulullah pun minum balik kesan daripada Aisyah minum tadi. Masya Allah, nak dikatakan oleh ulama, sebenarnya itulah perasaan kasih sayang itu akan wujud bila kita minum dan juga kita makan bekas isteri kita tadi. Kalau kita sendiri pun tak sanggup, contohlah saya bagi contoh, tuan-tuan sanggup tak kalau sekiranya gigi isteri kita rongak, gigi tak ada, tak gigi banyak, dan pada ketika itu dia minum air tadi, cawan tadi, tiba-tiba terlekat pula tak gigi kat sini, sanggup tak minum? Jadi pada ketika itu Rasulullah sanggup minum. Kalau kita tak cekak ni dalam bahasa orang faham kata tak sanggup nak minum, geli, contoh. Tapi Rasulullah ni sanggup. Dan Rasulullah pula selalu orang kata suap makanan kepada isteri dia. Isteri pun suap makanan kepada dia. Tapi janganlah pula kita bila mana si isteri ni tadi pula masak gulai tempoyak. Gulai tempoyak iaitu ikan pula, ikan patin pure, ikan patin buah yang mahal. Ikan patin buah ni kalau kat Temerloh sangat mahal, ikan patin buah ni. Dan pada ketika itu si isteri tadi masak, dan mereka berdua pula berpiknik di Teluk Cempedak. Sebab dengar kuliah Ustaz Fadli kata, Ustaz Sewangi Atar kata kita kena makan bersuap, sebab makan bersuap suami isteri itu sunnah. Lalu mereka pun pergilah ke pantai Teluk Cempedak, mohon cuti, pergi ke Teluk Cempedak. Dan pagi itu mereka hamparkan tikar dan duduk di hujung sana. Tak kira banyak dekat situ.
Dan pada ketika itu disuaplah makanan kepada suami tadi. Abang, saya nak suap makanan kepada abang ni. Lalu pada ketika itu ikan patin tiba-tiba terjatuh ke bawah. Ikan patin mahal, sayang. Terjatuh pula di atas tahi ke, Masya Allah. Dan pada ketika itu isteri tadi pun ambil. Sebab Ustaz Fadli kata sunnah bila makanan tadi jatuh ke bawah dan kita suap di atas mulut isteri kita ataupun suami kita. Dan si isteri pun buat, dia buat, tiba-tiba dia suap atas mulut suami dia. Suami dia kata, sedap sayang. Itu bukan sunnah namanya, itu punah namanya. Kalau terjatuh di atas najis, jangan kita ambil balik. Tapi kalau sekiranya jatuh di atas tempat yang bersih, barulah kita boleh ambil balik. Itulah nak dikatakan Rasulullah ni sangat romantik bersama dengan para sahabat. Dan juga ketiga, bila mana Rasulullah ni keistimewaan baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketiga baginda, iaitu apa nama tu, satu kisah bila mana saya nak rakamkan dekat sini. Ketiga, bila mana Rasulullah ni didatangi dengan seorang pemuda. Pemuda ni bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak bertanya kepada kamu sebab aku tengok kamu hebat sangat. Cerita tentang beragama, cerita gini, cerita macam ni, cerita macam ni, sehingga menyebabkan orang lain semua masuk Islam kerana kamu. Aku nak beritahu kepada kamu, aku nak tanya kamu satu benda. Boleh tak? Lalu pemuda tadi beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak bertanya kepada kamu, apakah itu ruh? Lalu pada ketika itu Nabi pun tidak dapat menjawab. Sebab Nabi ni hanya menjawab ketika bila mana, iaitu turun firman Allah Ta'ala, wahyu daripada malaikat Jibril, bagi jawapan kepada dia. Tapi pada ketika itu Allah nak uji Nabi. Allah lambatkan malaikat Jibril ni hadir untuk bagi jawapan kepada Nabi tadi. Lalu pada ketika itu pemuda tadi benda, wahai Rasulullah, apakah itu ruh? Rasul tak dapat jawab. Jadi Rasul kata benda, kamu baliklah, esok aku akan bagi jawapan. Lalu pada ketika itu, selepas daripada itu, Rasulullah pun nak cari mana malaikat Jibril, tak turun-turun bagi jawapan. Dan pada ketika itu malaikat Jibril pun turun tegur pada Nabi, yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya kepada kamu tentang ruh, kamu kena jawab. Wahai malaikat Jibril, aku nak jawab macam mana sedangkan aku tak tahu jawapan. Sebab nak nyatakan di sini, iaitu wala yantiku anil hawa, Nabi ni tidak akan berkata-kata melalui hawa nafsu. Dia tak macam kita. Macam kita cakap main lepas saja, cakap kasar, gurau kasar, cakap mencarut, cakap bukan-bukan. Tapi wala yantiku anil hawa, Rasulullah ni tidak akan bercakap menggunakan hawa nafsu. Dia cakap berdasarkan kepada ilmu yang Allah Ta'ala turun kepada dia melalui perantaraan malaikat Jibril, iaitu apa? Firman daripada Allah Ta'ala dan juga wahyu tadi. Barulah dapat jawapan. Nabi tak macam kita. Macam kita kalau cakap main sembuh je. Tak boleh macam tu, kena jaga juga hati dan perasaan orang lain. Dan juga ketika bila mana Nabi ni menegur para sahabat dengan sangat lembut. Sahabat ni ketika bila mana Nabi ni tengah solat subuh, Nabi angkat takbir, Allahu Akbar. Dan pada ketika itu seorang sahabat Nabi berlari daripada hujung sana masuk ke dalam saf tadi dalam keadaan berdebar-debar. Ni peristiwa berlaku pada subuh. Dan pada ketika itu Rasulullah ni dah cam siapa kat belakang tadi. Dan pada ketika itu Rasulullah ni lepas habis sembahyang tadi dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sahabat dia tadi berlari balik ke belakang dan angkat takbir solat balik, Allahu Akbar. Dan Nabi pergi ke belakang, Nabi duduk di hadapan dia. Lepas selesai solat tadi, Nabi bertanya kepada dia, as-salat subuh tu maratain, as-salat subuh tu maratain, as-salat subuh tu maratain. Nabi tanya banyak kali kepada dia. Lalu pada ketika itu dia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku nak beritahu kamu, ya aku dah pernah dengar kamu beritahu solat sunat subuh itu lebih baik si isi dan alamnya. Jadi aku qadakkan balik sebab aku tak sempat untuk mengerjakan solat sunat sebelum subuh tadi. Jadi kita kena fikir, ya. Sebab Nabi pernah beritahu solat sunat sebelum subuh itu lebih baik isi dan alamnya. Jadi kita kerjakan molek-molek, kita kerjakan baik-baik, insya-Allah pahala dia sangat besar. Dan pemuda tadi terus menangis sampai basah janggut dia, sampai basah tempat dia sembahyang tadi. Lalu Rasulullah pun memeluk dia tadi. Ya. Okey, seterusnya pula iaitu ketiga bila mana satu kisah Nabi bersama dengan iaitu Rukanah. Saya nak cerita, ya. Iaitu ketika bila mana Nabi bersama Rukanah ni bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Dia ni kalau fikir balik, dia ni orang paling kuat sekali
antara jago-jago dalam suku Quraisy di Mekah kerana terkenal dengan ahli gusti. Dia ni adalah ahli gusti Rukanah ni. Rukanah ni terkenal dengan badan besar, badan tough. Jadi kalau kita badan tough, badan besar, jangan kita tayang pada orang, tak baik, tak elok. Jadi Rukanah ni pernah menawarkan kepada sesiapa yang boleh lawan dengan dia, boleh menjatuhkan dia, maka akan dibagi kredit kepada dia ataupun akan dibagi hadiah kepada dia. Lalu pada ketika itu ramai orang ni nak masuk cabaran tolak dia, tapi tak terjatuh juga. Lalu pada ketika itu Rasulullah dengan angkat tangan, dengan orang kata volunteer ni, wahai Rukanah, aku ni nak cabar kamu. Aku sahut cabaran kamu sebab aku nak jatuhkan kamu. Terus Rukanah beritahu dia, kalau kamu sahut cabaran aku, kamu akan dapat jatuhkan aku akan ikut kehendak kamu, kata Rukanah tadi. Lalu pada ketika itu Rasulullah pun lawan dengan dia. Tiba-tiba Rukanah tadi jatuh ke bawah dan Rasulullah menang. Ramai yang bertepuk, berseriak tepuk tangan ni. Dan pada ketika itu Rukanah ni tak puas hati. Dia kata benda, wahai Rasulullah, aku cabar kamu kali kedua. Kalau kamu dapat jatuhkan aku, maka aku akan ikut kamu. Lalu pada ketika itu Nabi pun tolak lagi dia, tengah berlawan tadi, tengah berlawan, tengah fight. Lalu pada ketika itu Rukanah tadi pun terjatuh kali kedua, dan pada ketika itu dia menang, Rasulullah menang. Jadi dia ikut dan dia beriman kepada Nabi SAW. Tengok betapa hebatnya Nabi. Dan yang kedua pula iaitu seorang daripada lelaki yang bernama Abu Aswad Al-Jumah. Abu Aswad Al-Jumah ni terkenal kerana kegagahan dia ketika bila mana waktu dalam pasar tadi, dia minta kepada orang ni untuk jatuhkan ataupun untuk alihkan kulit unta tadi daripada pijakan dia tadi. Contoh dia duduk, contoh ni kulit unta dan dia berada di sini. Dia kata siapa yang dapat jatuhkan dia, tarik kulit unta tadi, maka orang tu akan dilantik sebagai pemenang. Jumah ini, iaitu yang bernama tadi, iaitu Aswad Al-Jumah. Lalu pada ketika itu sahabat-sahabat ni semua nak dapatkan kemenangan tadi. Dia tolak Jumah tadi, dia tarik kulit daripada kulit unta tadi, tak dapat juga. Ketiga, bila mana pada itu Rasulullah pun menawarkan diri dia, wahai Aswad, aku nak sahut cabaran kamu, aku nak tarik kamu dan aku nak jatuhkan kamu, tapi dengan syarat kamu kena ikut kehendak aku, kata Rasulullah tadi. Dan pada ketika itu ditarik, tiba-tiba jatuh, iaitu Abu Aswad tadi, Al-Jumah tadi. Dan pada ketika itu Abu Aswad tadi kalah dan dia terus beriman kepada Nabi SAW. Tengok bagaimana Rasulullah bersama dengan para sahabat. Rasulullah tidak menggunakan hawa nafsu, tapi Rasulullah menggunakan kaedah, iaitu untuk berdakwah kepada para sahabat dengan keadaan fizikal diri dia yang tidak diterima oleh kaum kafir Quraisy pada ketika itu. Kita ni ada seada-adanya, muka dah lawa, muka dah cantik, ilmu dah ada, tapi kita berlagak dan kita sombong. Tapi Nabi bagaimana? Nabi mempergunakan ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Nabi tak sombong pun, tapi kalau kita, ya Allah, sombong gila. Jadi kita kena elakkan. Dan pernah berlaku ketiga bila mana Rasulullah bersama dengan para sahabat. Rasulullah ni nak gali parit. Kalau kita tengok balik dekat Madinah ni, ada satu tempat yang bernama, iaitu Perang Khandaq. Di sekitar Madinah ni tuan-tuan, kita tengok balik, iaitu banyak khandaq. Khandaq ni parit yang dibina oleh Salman Al-Farisi bersama dengan para sahabat ketika bila mana nak menggempurkan pihak musuh tadi. Iaitu pihak musuh tadi tidak dapat masuk iaitu ke kota Madinah. Lalu pada ketika itu Salman Al-Farisi tadi, dia tengah gali parit, tiba-tiba ada satu batu besar yang tak boleh nak dielakkan, tak boleh nak ditolak. Lalu pada ketika itu dia minta kepada Rasulullah, aku nak minta tolong kepada kamu, batu ni besar, tak boleh nak elak, tak boleh nak pecahkan. Lalu pada ketika itu Rasulullah ambil tangan Salman Al-Farisi tadi, dia ketuk batu tadi sehingga pecah batu tadi. Itulah mukjizat yang ada pada Nabi. Sebenarnya banyak lagi mukjizat yang ada pada Nabi, Okey. Dan seterusnya pula, iaitu ketiga, iaitu pada peperangan Za'atiriqa. Ketiga zaman Za'atiriqa, Nabi ni penat duduk di satu pohon. Dan pada ketika itu Nabi duduk di atas satu pohon tersebut. Nabi penat ni. Para sahabat semua tak semua penat ni, semua dengan musuh masing-masing. Rasulullah pun berbaring tertidur di atas satu tempat.
Dan pada ketika itu datang seorang musuh Nabi, kafir Quraisy. Tiba-tiba Nabi gantungkan. Sebelum tu Nabi gantungkan dulu, iaitu pedang Nabi ni di atas pokok tersebut, iaitu pada peperangan Za'ati Riqa. Nabi letak pedang Nabi di atas pokok tersebut, dan tiba-tiba kafir Quraisy tadi ambil pedang tadi dan dia nak hunuskan kepada Nabi. Lalu pada ketika itu ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapa nak tolong kamu? Allah kamu dah tak ada dah. Lalu pada ketika itu tiba-tiba dia nak hunuskan pedang kepada Rasul tadi, kata dia, Allah Ta'ala akan tolong aku. Lalu pada itu terus puak kafir Quraisy tadi, tentera kafir Quraisy tadi terus rasa berdebar-debar dan tiba-tiba terus rasa takut. Dan terus dia memeluk Islam pada ketika itu. Tengok, itulah mukjizat yang ada pada Nabi. Dan seterusnya pula, iaitu dalam satu peperangan, iaitu satu peperangan yang sangat besar bila mana musuh terlampau ramai. Ketika bila mana Nabi ni turun, ketika sahabat-sahabat Nabi berbalik semula ke belakang dalam satu peperangan ni, dan ketika itu Nabi duduk di atas kuda dan Nabi turun di atas kuda tadi. Nabi ambil pasir, Nabi baca satu ayat, Nabi letakkan pasir tersebut, Nabi tiup pasir tersebut, terus tunggang langgang musuh tadi lari. Itulah kehebatan yang ada pada Nabi. Ya, semua musuh terus lagi. Sebab apa? Sebab Nabi tiup pasir tadi. Mukjizat yang ada pada Nabi atas kekuasaan daripada Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah, kita tengok balik sifat-sifat zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, iaitu daripada Anas bin Malik, Rasulullah bukanlah berperawakan terlalu tinggi, namun tidak pula terlalu rendah. Tingginya sederhana, kulitnya tidak terlalu putih dan juga tidak sawo matang, antara putih dan sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu kerinting dan tidak pula lurus. Rambut Nabi ni kerinting, ada mengatakan separuh daripada paras bahu. Nabi ni putih, cantik, dan baginda dilantik oleh Allah sebagai Rasul dalam usia 40-an, tinggal di Mekah sebagai Rasul selama kira-kira 10 tahun, dan berhijrah serta tinggal di Madinah kira-kira 10 tahun, dan wafat ketiga berusia 60 tahun. Nabi wafat ketiga berusia 60-an. Nabi wafat, Nabi sakit pada ketika itu. Jadi dalam menurut riwayat yang lain pula, baginda tinggal di Mekah selama 13 tahun dan wafat dalam usia 63 tahun. Ada yang kata 60 tahun, ada yang kata 63 tahun, ya. Jadi dari Anas bin Malik, Rasulullah mempunyai bentuk tubuh yang sederhana. Tubuh badan Rasulullah sangat sederhana. Ya. Jadi orang kata dari Ibnu Abbas pula dia beritahu Rasulullah mempunyai gigi hadapan yang renggang. Bila baginda berbicara, terlihat seperti ada cahaya memancar keluar dari kedua gigi hadapannya. Masya Allah, ada gigi yang memancar, ada cahaya memancar, bukan gigi mancar, ada cahaya memancar pada gigi dia putih. Okey, itulah sifat-sifat yang daripada Nabi. Saya tak nak bahaskan tentang sifat Nabi sebab ramai tahu sifat Nabi macam mana, rupa Nabi macam mana. Tapi saya nak cerita tentang bab sifat sahaja, bukan tentang fizikal Nabi. Sebab ramai dah tahu, kita pun belajar dekat sekolah dulu itu ada subjek sirah Nabi, ada yang belajar universiti pun ada tentang bab sirah Nabi. Cuma hari ni saya nak highlightkan kepada, iaitu 3 kisah seorang daripada sahabat Nabi, iaitu kisah seorang lelaki tua yang bernama Abdullah ibn Makhtum. Abdullah ibn Makhtum ni adalah salah seorang daripada lelaki tua yang buta. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ni buta dan aku tua, layak tak aku pergi masjid? Lalu pada ketika itu Rasulullah kata, kamu dengar azan ke tidak? Aku dengar azan. Lalu pada ketika itu, kalau kamu dengar azan, kamu kena pergi masjid juga, walaupun kamu buta. Jadi kita jangan jadikan kelemahan fizikal kita untuk menghalang kita daripada pergi masjid. Nantilah lepas PKP ni kita pergi masjid. Ya. Rindu nak pergi masjid ni sebenarnya, nak tarawih dan sebagainya. Kita nak solat subuh, nak berjemaah, nak solat maghrib berjemaah, rindu sangat-sangat. Jadi Allah Ta'ala nak bagi kita rindu dulu pada suasana masjid tu. Nanti kita akan mulalah untuk pergi masjid. Kita akan lepaskan rindu kita terus sepuas-puasnya pada masjid tadi. Peluklah pintu masjid, peluklah tiang masjid tadi, peluklah tikar masjid tadi, ciumlah tikar masjid tadi walaupun hampa. Masya Allah, Masya Allah. Tikar masjid wangi, sejadah masjid wangi, ya. Ada ramai orang basuh masjid, orang kata sejadah masjid ni. Okey,
Dan pada ketika itu dia pun selalu pergi ke masjid ulang-alik. Dan pada ketika itu Allah Ta'ala nak uji Abdullah ibn Makhtum tadi, ya, seorang lelaki tua yang buta tadi, hadirnya seekor iblis kepada dia, sentiasa bawa dia pergi masjid hulu kili. Dan pada ketika itu dia berborak dengan pemuda tadi, wahai pemuda, kamu selalu bawa aku pergi masjid, kadang-kadang pergi balik, lepas tu kamu hantar balik, lepas tu pergi lagi. Siapa kamu sebenarnya? Aku tak nak beritahu aku siapa. Kalau aku beritahu aku siapa, mesti kamu akan celik mata kamu melihat aku dan kamu akan takut. Lalu pada ketika itu, keesokan harinya pula, tiba-tiba dia jatuhkan tasbih dia ke bawah dengan menyebut perkataan Astaghfirullahalazim, Abdullah ibn Makhtum tadi, sebab dia nak uji siapakah pemuda tadi yang bawa dia pergi masjid tadi. Lalu pada ketika itu dia jatuhkan tasbih dia tadi dengan menyebut perkataan Astaghfirullahalazim. Dan pada ketika itu tiba-tiba pemuda tadi lari. 2-3 hari Abdullah ibn Makhtum, lelaki tua yang buta tadi, hulu kili masjid seorang-seorang, tak dipimpin oleh pemuda tadi. Lalu pada ketika itu dia kata benda, wahai pemuda, di manakah kamu? Kamu selalu pimpin aku pergi masjid, kat mana kamu ni? Tiba-tiba muncullah pemuda tadi. Dia kata benda, wahai Abdullah ibn Makhtum, kamu nak tahu sangat aku siapa kan? Aku adalah seekor iblis yang pada asalnya aku nak sesatkan kamu. Sebab apa? Aku tengok banyak kelemahan yang ada pada kamu. 2 kelemahan yang ada pada kamu. Yang pertama sekali, kamu buta. Yang kedua, kamu tua. Jadi aku gunakan kelemahan kamu tadi untuk hasut kamu supaya masuk neraka sekali dengan aku. Masya Allah, teruknya kamu wahai pemuda. Ya, aku teruk. Akulah iblis sebenarnya. Aku buat tadi, tapi bila mana kamu jatuhkan tasbih ke bawah tadi, aku lari. Sebab aku paling takut sekali kalau umat Nabi Adam ataupun umat Nabi Muhammad menyebut perkataan Astaghfirullahalazim. Jadi marilah kita lazimi perkataan Astaghfirullahalazim. Kita ambil ikhtibar banyak-banyak. Dan yang kedua pula iaitu kisah Tha'labah. Tha'labah ni seorang pemuda yang sentiasa mendampingi Nabi. Macam saya tahu ramai yang dekat rakan-rakan saya yang muda-muda kat sana yang nak mendampingi ustaz, yang nak ilmu pada ustaz, yang nak kan orang kata ibrah daripada ustaz, boleh, tak masalah. Pergilah dekat, pergilah cari ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz untuk rapat dengan dia. Tapi janganlah cari ustaz yang baru nak start. Bahaya. Tapi carilah ustaz yang betul-betul alim dan juga betul tawaduk dan betul-betul alim orangnya, yang faqih ilmunya. Jangan cari orang yang sebarangan. Okey, kita berbalik semula kisah tadi, iaitu seorang pemuda yang bernama Tha'labah. Bila mana Tha'labah ni seorang pemuda yang ketika itu kata ulama dalam 17 tahun usia dia. Dan pada ketika itu Nabi uji dia, Nabi pesan kepada dia tolong ambil barang dekat satu kawasan ni. Dan Tha'labah tadi pun pergi. Dia pun pergi, dan pada ketika itu tiba-tiba dia ternampak perempuan berjalan dalam keadaan yang menggiurkan. Dia tutup mata dia. Dia kata benda, ya Allah, aku takut sekiranya mata aku ni dibakar oleh api neraka, dan aku takut kalau Nabi tahu. Lalu pada ketika itu, cuba kita tengok awet lalu. Masya Allah, Allahu Akbar. Rezeki kalau tutup ni lebih baik tengok. Tengok, kalau tengok sekali dosa, tengok banyak kali tak dosa. Masya Allah, itu pun dah kira dosa dah sebenarnya tuan-tuan. Kalau tak sengaja tengok tak apa, tapi kalau kita sengaja tengok, Masya Allah, itu jatuh pada dosa besar, iaitu zina kepada mata. Dan pada ketika itu Tha'labah tadi pun pergi cari dia ke kawasan benda yang Nabi nak tadi, tak jumpa. Lalu Tha'labah ni tak balik berhari-hari, dan tiba-tiba pada ketika itu dia terjumpa dengan seorang, iaitu apa nama tu, pengembala kambing. Pengembala kambing tadi beritahu kepada dia, wahai Tha'labah, kamu ni nak cari apa sebenarnya? Aku ni mendapat arahan daripada Nabi untuk cari satu benda ni, tapi tak jumpa-jumpa sampai sekarang. Ketiga, bila mana pada ketika itu aku takut mata aku yang berdosa ni akan dimarah oleh Nabi tadi, sebab aku ternampak perempuan dalam keadaan menggiurkan yang tidak menutup aurat dia. Lalu pada ketika itu kamu tidak bersalah sebab kamu tidak sengaja, kata pengembala kambing tadi. Nah, minumlah susu ni untuk melegakan, untuk bagi kekenyangan pada kamu. Lalu pada ketika itu pemuda tadi beritahu benda, apa nama tu, Tha'labah beritahu, aku tak nak minum susu ni. Aku tak nak minum susu ni sebab aku takut bila aku kenyang, aku jadi dosa pula kepada aku. Lalu pada ketika itu, Rasulullah ni suruh para sahabat untuk cari apa nama tu, Tha'labah tadi. Tak jumpa-jumpa. Lalu bertemulah dia di satu bukit, iaitu sahabat bawa dia
pikul di atas badan sahabat tadi dan bawa bertemu Rasulullah. Dan pada ketika itu Rasulullah pun letak kepala Tha'labah tadi di atas paha dia. Dan pada ketika itu Tha'labah beritahu, wahai Rasulullah, kepala ni tak layak untuk duduk di atas paha kamu yang mulia tadi. Yang ni banyak dosa. Kenapa kamu kata begitu? Tidakkah kamu tahu, wahai Rasulullah, aku terlihat satu wanita yang dalam keadaan menggiurkan dan menggairahkan. Jadi aku takut mata aku ni dibakar oleh api neraka Allah Ta'ala, dan aku takut kamu murka kepada aku. Wahai Tha'labah, aku telah ampunkan dosa kamu, kamu tidak sengaja. Dan pada ketika itu terus Tha'labah tadi meninggal. Meninggal. Dan pada ketika itu Tha'labah ni pun dikebumikan di satu perkuburan. Dan pada ketika itu Nabi datang dalam keadaan yang lewat. Nabi datang dalam keadaan menjingkit. Padahal tak ada orang kat situ. Dan para sahabat ni terus kebumikan Tha'labah tadi bila dia meninggal tadi. Bila meninggal tadi, terus dikebumikan Tha'labah tadi. Dan pada ketika itu Rasulullah berada di tempat tadi. Rasulullah memandang ke atas, terus Rasulullah memandang ke bawah balik. Lepas habis proses pengkebumian Tha'labah tadi, sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada beberapa perkara yang aku tengok pelik pada kamu ketika kita berkunjung. Kamu berkunjung ke makam iaitu Tha'labah tadi. Wahai para sahabat, tidakkah kamu tahu bahawasanya aku terlihat iaitu banyaknya malaikat yang mengiringi proses pengkebumian Tha'labah tadi. Dan yang kedua pula, bila mana aku pandang ke atas, aku ternampak bidadari yang sangat cantik yang terselak dia punya jubah dia, Masya Allah. Kalau kita lah diberi peluang untuk melihat, kita akan tengok sampai sudah. Tapi Nabi ni paling balik ke bawah sebab tidak sengaja. Terus pada ketika itu Rasulullah kata benda, ambil iktibar di atas kematian Tha'labah tadi. Sebab apa nak beritahu kat sini? Sebab Tha'labah tadi adalah seorang pemuda yang sangat baik, yang menjaga mata dia, yang menjaga perbuatan dia, yang menjaga amal ibadah dia. Macam kita kalau boleh, ya anak-anak muda kat sini, saya nak pesan kata, kalau boleh janganlah tengok video blue, janganlah cakap yang mencarut, supaya kita nak jadi seperti Tha'labah tadi, supaya roh kita dicucuri oleh rahmat oleh Allah SWT. Dan seterusnya pula iaitu kisah Sani Allah. Sani Allah ni bukan para sahabat, Sani Allah ni adalah salah seorang daripada pensyarah daripada Pakistan. Sani Allah ni sebenarnya kalau tengok balik, Sani Allah ni ketika bila mana dia ditawarkan untuk mengajar di Universiti Oxford, Kota London pada tahun 1970-an dahulu, bila mana pada ketika itu Sani Allah ni adalah salah seorang daripada orang yang paling bijak sekali, yang handsome, yang kacak, yang tampan, yang tinggi. Orang Pakistan macam-macam orang minat pada dia. Dan pada ketika itu dia pun turun daripada Pakistan, daripada airport Kota London tadi. Tiba-tiba hari itu adalah hari Jumaat. Dia pun tengok, manalah aku nak sembahyang Jumaat hari ni. Tak boleh tak sembahyang Jumaat ni. Lalu pada ketika itu tiba-tiba dia azan, dia bagi salam kepada semua orang ni. Cukup 40 orang terus dikerjakan solat Jumaat pada itu. Sebab tu kalau tengok balik dekat London, ada satu kawasan, ada satu surau yang bernama iaitu Surau Sani Allah di situ. Dan pada ketika itu Sani Allah ni diberi peluang untuk mengajar bahasa Arab dan juga mengaji pendidikan Islam kepada student-student yang belajar di Universiti Oxford, Kota London pada tahun 1970-an dahulu. Tengok bagaimana dia menyintai Nabi, macam mana dia ikut sifat Nabi. Kita tengok balik kisah ni. Dan pada ketika itu seorang pelacur datang ke rumah dia, diarahkan oleh paderi ni untuk merosakkan amal ibadah Sani Allah tadi. Sebab dia tengok Sani Allah ni sejak dia berada di situ hari-hari orang masuk Islam. Jadi paderi ni jealous lah sebab tak ramai orang datang kerja. Kan? Lalu pada ketika itu Sani Allah ni tadi, seorang wanita yang berjilbab, berniqab, datang ke rumah Sani Allah tadi, ketuk pintu, Assalamualaikum. Dan pada ketika itu Rasulullah pun buka pintu dia tadi. Dan pada ketika itu dia tengok wanita berniqab. Wanita berniqab tadi beritahu pada Sani Allah tadi, wahai Sani Allah, boleh tak kalau aku nak belajar agama dengan kamu? Lalu pada ketika itu Sani Allah kata benda, boleh, tapi dengan syarat kamu kena pergi ke kolej aku dulu. Esok kamu pergi daftar, jangan hari ni. Tak, kalau boleh aku nak malam ni. Lalu pada ketika itu wanita tadi pandang kiri dan pandang kanan. Cuba kita kalau
apa nama tu, perempuan datang ke rumah. Apa kita nak buat? Allah nak uji iman kita pada itu. Tapi Allah nak uji iman sani Allah pada ketika itu. Dan wanita tadi itulah menolak sani Allah tadi, jatuh ke bawah dan dikunci pintu tadi. Dan pada ketika itu sani Allah pun terjatuh. Dia kata benda, wahai sani Allah. Dan wanita yang bernikah tadi terus buka nikah dia, terus berbogil. Dan dia beritahu pada sani Allah, wahai sani Allah, kamu ni sangat kacak, sangat handsome, marilah bersama dengan aku. Dan pada ketika terus berdebar sani Allah ni. Sani Allah terus menutupkan mata dia tadi. Dia kata, ya Allah, aku takut sekiranya pelakuan zina aku ini, walaupun aku melihat sahaja, maka jatuh pada dosa besar. Dan pada ketika itu sani Allah tak tahu nak buat apa dah. Dia kata benda, tiba-tiba dapat idea. Dia kata apa pada perempuan tadi, pelacur tadi? Dia kata benda, wahai wanita yang bernikah yang baik, kalau kamu nak bersama dengan aku, boleh dengan satu syarat. Syarat apa dia? Syarat izinkan aku untuk pergi tandas dulu. Dan dia pun pergi tandas. Sani Allah tadi pun pergi tandas. Pada ketika itu dia pun berak, dia buang air besar. Siap berak lagi pergi tandas. Lalu pada ketika itu masa dia pergi tandas tadi, dia berak, dia dapat idea, dia ambil najis tadi, dia sapu pada badan dia. Dan dia pun keluar. Dan keluar, dia kata pada wanita tadi, wahai wanita, marilah kamu bersama dengan aku. Dan tiba-tiba wanita tadi nak terkam kepada sani Allah tadi, terus tangan dia terus terpegang najis. Dia kata benda, rupa kacak tapi bodoh, dia kata. Wanita yang bernikah tadi, yang pelacur tadi, dia kata pada sani Allah tadi, dia kata benda, rupa kacak tapi bodoh. Tujuan sani Allah buat begitu tadi sebab apa? Sebab dia nak jauhkan diri dia daripada melakukan perbuatan iaitu maksiat bersama dengan wanita tadi. Lalu pada ketika itu wanita tadi terus keluar daripada rumah tadi, dan terus sani Allah tadi bersihkan diri dia, dia sujud pada Allah Ta'ala. Dia kata benda, ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana telah mengelakkan aku daripada melakukan maksiat, dan juga kerana telah kerana cinta aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok balik tiga tokoh yang di awal dan tiga tokoh yang di akhir tadi yang saya beritahu tadi. Masya Allah punya hebat. Dan banyak isi-isi kandungan yang saya cerita tentang bagaimana Rasulullah bersama dengan para sahabat, Rasulullah bersama dengan isteri-isteri dia, Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah, itu cinta Rasulullah kepada kita. Ya, jadi kita kena semaikan rasa cinta kita pada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu baca kitab ni, iaitu kitab Mubarakatul Maqiyah. Kitab ni iaitu mengandungi 400 iaitu selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu amalkan. Kitab ni tebal, yang dikarang oleh satu Maulana, ya, yang bila mana kalau kita baca kitab ni, insya-Allah kita baca dan Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita dengan diiringi dengan Al-Asma, dengan Al-Husna, iaitu nama-nama Allah dan juga selawat-selawat Nabi. Ada 400 nama Nabi dalam ni. Jadi saya selalu letak, ketika saya tidur, saya akan letak pada dada saya. Tiba-tiba kita mimpi yang sangat indah. Setakat ni belum lagi mimpi bertemu dengan Rasulullah, tapi insya-Allah saya selalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai. Jadi alhamdulillah, saya rasa sekadar itu saja untuk tatapan semua, iaitu berkaitan dengan iaitu siapakah Rasulullah, dan juga kita wajib menyintai baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pernah Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sangat sayang pada isteri dan anak aku dan ahli keluarga aku. Rasulullah pun tunduk, ya. Dan pada itu dia beritahu balik kepada Rasulullah, Rasulullah sebenarnya kamu yang paling aku sayangi sekali. Maka pada ketika itu Rasulullah kata kepada Sayyidina Umar tadi, maka benarlah iman kamu. Jadi kita nak beritahu kat sini, maka orang yang iaitu yang wajib yang kita cintai dan sayangi, pertama sekali iaitu Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Yang kedua iaitu Rasulullah. Yang ketiga barulah mak-mak ayah kita, yang kita patut cintai, dan seterusnya barulah orang lain. Jadi ada beritahu pada saya, Ustaz, saya ni putus cinta. Putus cinta tak apalah, daripada kita putus cinta daripada Allah Ta'ala, lagi azab hidup kita. Jadi saya rasa sekadar itu saja, ya. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk kupasan yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan juga like dan juga share vlog saya ataupun video saya ni. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.